Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari yang penuh barakah ni, pada waktu yang ada ini, Allah izinkan kita untuk bersama-sama berkumpul di dalam suatu majlis yang mana Nabi SAW mengatakan bahawa padanya apabila di dalamnya ada perbincangan berkaitan tentang majlis zikrullah, maka suasana ini berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman syurga. Dan hari ini kita semua nak masuk, insya-Allah orang beriman meyakini bahawasanya wujudnya syurga dan neraka. Itu iman hari akhirat, perbincangan tentang syurga dan neraka. Kalau tanya 10 orang, 11 orang nak masuk syurga, semua nak masuk syurga. Berebut-rebut pula tu kalau kita lihat di Masjidin Nabawi, di Raudhah, berebut orang nak masuk. Menunjukkan syurga ni semua orang nak masuk. Sekarang kalau siapa dah pernah pergi umrah sekarang ni, nak masuk Raudhah, Raudhah tu kena pakai apps. Sama orang lelaki, orang perempuan sama pakai app, pakai telefon, kena isi form online dia. Nak masuk syurga Raudhah tu. Antara makam Nabi SAW dengan mihrab Nabi, di tengah-tengahnya itu adalah tanah yang mana nanti di syurga ada tanah itu. Berebut orang masuk, ramai macam inilah, ramai berimpit orang. Dan Nabi kata kalau jumpa juga taman syurga singgah. Maka sahabat tanya, ada lagi? Ada. Itulah majlis zikrullah. Sebagaimana pada pagi yang penuh barakah ni, waktu duha ni masih ada lagi anjuran Persatuan Nur Hikmah. Betul? Alhamdulillah. Persatuan Anak Yatim dan Ibu Tunggal. Itu betul namanya tu? Betul. Persatuan Anak Yatim dan Ibu Tunggal Nur Hikmah. Nur. Nur Hikmah, cahaya kebijaksanaan. Jadi nampak semua muka bercahaya dengan kebijaksanaan. Amin ya rabbal alamin. Bijaksana itu dapat dengan ilmu. Dan memperingati kelahiran baginda Nabi SAW itu bukan hanya pada tarikh kelahiran saja. Itu yang pertama. Kita menyambut kelahiran Nabi SAW itu bukan hanya kita ingat pada tarikhnya saja, tetapi perkara yang penting kita kena ingat adalah apa yang Nabi bawa,
Malah setiap nafas kita, setiap hela nafas kita, ada di semua, nah, setiap nafas ni, tengah bernafas ni kan, ke tak bernafas ni? Tak nafas? Mana tahu dah ke mana dah Ustaz. Allah, merah. Nyari Ustaz nak akan merah tadi. Tidak boleh join. Siapa nyusun kasut tadi? Kamu ya? Siapa tadi? Bagus kamu nyusun. Dah susun habis dah? Dah? Bagus. Tak habis lagi. Sehela nafas, setiap nafas kita ni, kita nak ingat Nabi SAW. Bukan ingat hanya pada tarikh kelahiran Nabi yang sepakat dalam kita ni, kerajaan kita ni 12 Rabiul Awal. Nabi lahir hari Isnin, tahun Gajah. Tapi jangan ingat pada tarikh lahir je, macam kita ingat mak kita kan, mak ayah kita ingat tarikh lahir je contoh. Kita nak ingat apa pesanan-pesanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak biar sebati. Sebab apa jemaah sekalian? Kalau tak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tak kerana Nabi, bahasanya begitulah, yang susah payah, yang menyebarkan Islam ini, kalau tak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak pusing. Saya buat live ni, ramai dah tengok dah. Masya Allah. Tengok sambil-sambil tunjuk dah. Pak tadi ada kelas, saya ada kelas, saya kena habis awal. Cakap saya ada jemputan, saya kena datang. Saya buat pengajian di Merbau Sempak. Merbau Sempak, Payajarah sana di pusat teratap warisan roh, pusat pengajian saya. Setiap hari Ahad, kalau ikutkan pukul 10.30 kita mula pengajian sampai 12.30, sampai Zuhur lah. Makan sekali untuk pengajian tentang hakikat kehidupan dan tauhid. Tauhid sifat 20. Tadi pengajian tadi. Ini habis awal, kita datang sini, sambung di sini pula. Alhamdulillah. Jadi mengenang Nabi SAW ni dengan mana? Yang pertama, saya kaitkan dengan kehidupan terus. Dalam hidup kita ni ada dua cerita, susah dengan senang, betul? Jadi susah dengan senang. Tahu tak apa tu susah senang? Tahu? Tahu? Susah tak susun kasut tadi? Tak, senang. Senang. Kalau suruh solat susah tak? Ada susah ada senang. Mana yang payah susah tu orang solat ni? Mana dia? Mana dia? Kejut bangun subuh susah tak? Subuh ni susah. Tak. Susah ni ada perkara yang mengganggu hati kita ni. Resah kita nak buat tu, malasnya lah. Nak datang ceramah lah pula. Ustaz ni tak sampai mana lah ustaz ni. Awak datang nak makan, disuruh ceramah dulu. Ni betul ni datang nak makan kan ada ceramah. Ceramah. Masya Allah. Kena tanya soalan kan? Susah senang ni apa saja yang diuji, dianya adalah ujian Allah Ta'ala. Dan surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pastikan mati. Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah, kami akan uji kamu dengan bisyarri wal khair, keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Buruk satu benda yang menyusahkan kita, baik satu benda yang menyenangkan kita, sebagai fitnah, cobaan. Wa ilaina turja'un, kepada Allah kita kembali. Baik, apa nak disampaikan di sini? Kita nak mengenang Nabi melalui tak zaman susah senang. Lalu tidak? Lalu. Malah boleh disimpulkan Nabi SAW itu, sepanjang Nabi SAW ketika dapat wahyu, malah sebelum itu kelahiran Nabi SAW, Allah dah uji kesusahan. Pak tak ada, anak yatim. Kemudian mak pula meninggal, yatim piatu. Kemudian membesar dengan pakcik Nabi SAW, Abu Talib. Kena pula umur 12 tahun. 12 tahun. Siapa sini 12 tahun? 12 tahun. Kelupa umur berapa? Darjah 6. Seorang je. Lagi 1, 2, 3 12 tahun. Yang lain? Yang lain siapa yang ni muda-muda belaka. Berapa tahun? 10 14 10
Jadi 10 tahun yang mana angkat tangan? 10 tahun. 10 tahun angkat tangan. 10 tahun. 11 tahun. 11 tahun mana 11 tahun? 8 tahun ada? Ada 8. Oh, 8 tahun. Allah. 2 tahun pun ada. Mana 2 tahun mana? Tidur. Allah. Tidur. Ahli syurga. Macam itulah kan. Numpang dia. Nampak? Nabi 12 tahun ni. Nabi dah jalan ke Syam lah. Jalan kaki niaga. 100 lebih kilometer jalan kaki. Nabi susah. Tak cukup dengan itu, kesusahan Nabi itu teruji lagi hebat bila Nabi nak sebarkan dakwah Islam. Umur 12 tahun Nabi dah start niaga pergi ke Syam. Dalam 100 lebih kilometer jalan kaki dengan pak dengan Nabi Abu Talib. Kan jalan kaki. Kemudian umur 25 tahun Nabi SAW kahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra. Umur 40 tahun Nabi dapat wahyu dilantik menjadi pesuruh Allah, membawa risalah kebenaran. Di awal hidup Nabi susah, dan Nabi dengan kesusahan itu Nabi meneruskan kehidupan. Akhirnya Nabi tetap menjadi orang yang terpercaya. Tengok, Nabi tidak kata susah saja melarat, susah saja menyusahkan. Okay, jangan jadi macam itu. Tapi susah sehingga Nabi dapat gelaran Al-Amin. Itu sebelum Nabi dilantik jadi Nabi itu. Sebelum dilantik jadi Nabi, Nabi dah dapat gelaran Al-Amin. Maknanya orang percaya kat Nabi, punya bagusnya Nabi walaupun mak ayah tak ada. Dibesarkan dengan tok, kemudian dengan pakcik. Bahasa mudah berpasing-pasing macam itulah. Bahasa mudah. Adakah dengan keadaan begitu Nabi akan terdedah dengan perkara tidak elok? Tidak. Allah nak tunjukkan walaupun susah, tapi Nabi tetap menunjukkan kehidupan yang bagus. Apa kehidupan yang bagus? Dipercayai. Dipercayai macam contoh kamu. Siapa nama? Muhammad Khan. Khair. Masya Allah. Khair. Jazakal khair kasir. Sabahul khair. Khair. Bagus. Saya buat khair ni. Ustaz percaya kat kamu. Kalau kamu kau susun kasut macam ini. Contoh. Jadi saya tengok khair saja, dia boleh dipercayai, dia boleh harap. Ini nama siapa? Fayyad. Aminul Fayyad. Amirul Fayyad. Panggil Fayyad. Masya-Allah. Fayyad, tengok Fayyad dia, ustaz percaya kamu. Jadi kamu ni boleh diharap. Bahasa mudah boleh harap. Ni semua ni boleh diharap. Menjadi orang harapan. Kalau ada je kita ni kat tempat tu, senang kerja. Orang boleh harap. Jadi alhamdulillah kita kena macam itu. Nabi SAW antara harapan kepada masyarakat. Waktu belum jadi Nabi, Nabi dah dapat harap. Walaupun Nabi susah dah. Kan biasa kamu jadi alasan, saya susah, saya siapa dah lah, saya gitu gini, saya sebatang kara, saya begitu begini, alasan. Walaupun susah, tetapi susah itu adalah perjalanan hidup. Namun kita ada Allah. Allah yang sedang mengatur Nabi SAW ketika itu. Allah yang menjaga Nabi SAW ketikanya tak terkesan dengan kesusahan. Lalu Nabi pun meneruskan perjalanan sehinggalah dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Diuji susah lagi. Ya Rabb, dah susah Nabi dengan nak membesar dengan tiada mak ayah. Jadi ingat, bila tak ada mak ayah, ingat Nabi pun susah. Allah bagi terus, dua-dua tak ada. Kalau pernah dibesarkan dengan atuk, ingat Nabi pun besar dengan atuk. Kalau paksa kena ikut pakcik ke pakcik, Nabi pun sama. Ingat dah selesai, susah ni kehidupan lah. Dah habis kehidupan tu, Nabi SAW dilantik jadi Rasul umur 40. Dipulaukan pula. Nampak? Susah. Tak cukup itu,
13 tahun Nabi di Mekah membawa risalah kebenaran. Nah ini kita ingat Nabi SAW, Nabi membawa kebenaran yang menyelamatkan kita daripada kerosakan, daripada tipu daya dunia. Dan Nabi susah. Umur 40 tahun itu Nabi dapat wahyu. Kita bila kata dengan Allah, kita pun nak everything mudah. Ya dengan Allah kan mesti kena mudah. Nak tahu macam mana nak mudah dengan Allah, Allah akan jalankan kita dengan susah. Barulah adanya perjalanan dipermudahkan. Bukan kata susah tu semua benda nak ada, senang tu semua benda nak ada. Bila ada Allah ni, angkat tangan turun daripada langit, pak turun. Nak apa turun, tidak. Susah Ustaz. Ya, Nabi susah. Bila dah ada Allah, dah masuk dah menyebarkan Islam, iman, susah lagi. Nabi kena pulau. Ini kita isunya boykot, kan? Boykot Israel. Kita boykot Israel. Tapi jangan boykot produk je, tapi perangai pun sama. Tak jadi. Boykot produk Israel, perangai lebih macam Israel. Kan? Mengutuk orang, mulut tak jaga, buruknya perangai. Boykot dah. Salah. Dia kena boykot perangai Yahudi dan produknya sekali. Macam itu baru betul. Tapi nak bagi tahu ya, Nabi diboykot. Kita memboykot susah. Nabi diboykot, dipulau sehingga dihalau. Nampak? Dihalau tidak cukup dengan itu, nak dibunuhnya oleh kaum Arab Quraisy. Nampak? Kalau ikutkan, ya Allah susahnya lah Nabi. Dah lah awal-awal susah. Nak nyebarkan dakwah pun susah juga. Nampak? Jadi kesusahan Nabi tidak mematahkan semangat nak mengajarkan kita hidup ni memang susah. Dan Allah perjalakan Nabi dengan susah. Sehinggalah tahun ke-12 Hijrah itu, tahun ke-12 Nabi berada di Mekah, 13 tahun yang dakwah, 12 tahun kenabian itu, Allah uji kematian isteri yang disayangi Nabi SAW. Kemudian kematian pak saudara Nabi serentak. Dia panggil tahun duka nestapa. Itu dia panggil kemuncak kesusahan. Dia panggil tahun duka nestapa. Susah sangat. Akhirnya susah itu membawa Nabi lebih jauh untuk lebih maju, iaitu dekat dengan Allah. Nak bagi tahunya jemaah sekalian, bila sebut tentang Nabi SAW itu penuh dengan kesusahan. Itu perlu cerita lagi sirah bagaimana Nabi SAW kena berhadapan dengan, berada dalam peperangan itu, berada di Madinah pun susah juga. Jadi maknanya susah tu daripada Nabi lah. Semua kesusahan sehingga dah digelar Nabi Ulul Azmi. Memang susah sangat. Susah sungguh. Adakah susah Nabi itu menyebabkan hilang apa semangat? Tidak. Nabi lagi semangat, akhirnya kesusahan itu membawa kepada kemudahan hidup kita sekarang hari ini. Jadi dalam hidup kita, kalau ingat susah, kita kena ingat Nabi SAW, kerana Nabi lebih jauh susah dari kita. Itu yang pertama. Cara kita nak mengingati Nabi SAW. Apatah lagi susah untuk melaksanakan suruhan Allah. Nak solat tadi, nak taat, nak buat apa surah rasa susah. Nabi pun sama, susah nak buat suruhan Allah. Di saat Nabi nak solat ketika di Mekah, nak kena letak perut unta, najis unta, kena cakap gila, na'udzubillah min zalik, kena baling batu di Taif, berdarah-darah Nabi. Jadi nak buat ibadah ni bukan mudah. Nak datang kuliah ceramah bukan mudah. Kalau susah tu betul lah tu. Susahlah ustaz, saya nak berubah ni, ya Allah, payahnya saya nak jadi baik. Memang susah. Sebab kita ni bukannya baik, asalnya buruk. Yang baik itu sifat Allah. Jadi susah itu memang adat kepada ibadah tu susah. Sebab apa kena susah?
Sebab nak rasakan pertolongan Allah. Kalau senang rasa tak pertolongan Allah? Tahu tak macam mana nak bezakan? Contoh setengah sihat. Orang sakit dengan orang sihat. Tengah sihat ni, tengah sakit kata dah, ustaz sakit ni kan, saya sakit. Bila sakit tu kata sakit lutut, sakit sendi kan, nak bangun tu Allah Dia dua Allah kiri kanan. Jadi Allah Ketak ni kan. Cuba kalau sihat bangun, makan mana kata? Apa lauk yang ada? Sihat senang pun dah lupa. Tak bermakna kena sakit manjang, tak ada lah. Tapi nak bagi tahu memang susah itu alat atau keadaan yang mahu untuk kita ingat Allah. Bila ingat Nabi, ingat Allah lah. Bila ingat Nabi, maka apa yang kena ingat Nabi? Maka ingat Allah bersama Nabi di saat Nabi susah. Jadi kalau kita susah, kita kena bersama dengan Nabi SAW supaya Allah bersama kita. Kita kena ingat, aku susah ni, Nabi lagi susah. Jadi memang dunia ni memang susah. Dan ada ketika Allah bagi senang. Dalam susah-susah kita, Allah bagi senang. Senang bernapas. Ada yang susah bernapas ni, ada buat tonggeh. Ada, mana tahu ada tonggeh kat belakang. Ada tonggeh kat belakang ni. Ya, nak menapah kena pakai macam-macam benda nak pakai. Ke lupa tengah bernapas ni. Punya senangnya. Kayak dia. Sampai bernapas pun lupa. Baru tak napas. Hidup lagi rupanya. Ingat mati dah dia. Ingatkan mati dah. Hidup lagi. Punya elok dia udara tu masuk. Tak terasa kalau bantal udara tu ketul masuk dalam tu, habis. Senang. Dalam susah ada senang. Dan bila senang, kena juga ingat Nabi SAW. Kenapa? Sebab bila kita senang, kalau tak ingat Allah, kita tak akan boleh rasa senang. Maka Nabi lagi sekali memperkenalkan kita kepada punca ataupun sumber kepada seluruh nikmat dan kesenangan, supaya kesusahan hidup kita ini boleh diatasi apabila Nabi SAW memperkenalkan kita kepada Allah. Itu adalah jasa besar Nabi SAW. Sebab tak ada jalan lain yang boleh keluar daripada kesusahan. Yang mana susah ini kalau tidak dibahaskan dengan betul, dia akan membawa kepada keresahan. Susah, resah. Resah ni pula dia akan membawa pada kekecewaan. Kekecewaan akan membawa kepada kematian. Dia kecewa, dia bunuh diri. Jadi susah tadi, kalau dia tak ingat Allah, maka dia akan resah. Kerana untuk menghilangkan resah, hanya satu saja jalan. Yang mana jalan yang telah Nabi bawa kepada kita, itulah jalan mengenal Allah. Kita diajar oleh Nabi SAW ketika susah, sebutlah kalimat istirja'. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita disuruh untuk ingat Allah. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita, walaupun apa juga bentuk kesusahan yang mendatang. Bila kita ingat Allah, maka tengok Nabi SAW berjaya mengatasi susah. Sebab kehidupan ini memang padanya Allah jadikan susah. Dan senang itu hanya dengan Allah. Pegang ni betul-betul, adik-adik semua. Jangan nak, orang kata nak senang-senang saja hidup ni, dengan tak solat, dengan malas nak buat apa yang disuruh oleh agama. Sebab apa? Malas. Nak senang-senang tu. Wallahi tak ada senang kat dunia ni. Ini Nabi. Nabi memberitahu kita dunia ni bukan tempat tinggal kita. Tak ada kesenangan di dunia. Tu Ustaz, orang senang-senang semua tu.
nampak dia senang. Kalau hati dia tidak kenal Allah, maka dia akan menghadapi kesusahan walaupun kelilingnya penuh dengan kesenangan. Korun, kenal Korun? Korun tak kenal? Harta Karun tahu? Pernah dengar? Korun pernah dengar? Korun, Al-Korun tu yang hidup zaman Nabi Musa AS. Korun. Fir'aun kenal Fir'aun? Oh, kenal bila jumpa? Oh, Fir'aun kenal. Fir'aun siapa isteri dia? Asia. Nanti buka lah type handphone, ada buka handphone Asia, isteri Fir'aun. Fir'aun tu, ya Rabbi, mengaku Tuhan. Terkejut Iblis pun terkejut. Jahat aku tak ngaku Tuhan ni. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun nak bagi tahu Fir'aun tu senang sangat. Sesama pun tak ada, resedung pun tak ada, apa penyakit pun tak ada, segar dia badan, kemah orang macam tu pandang. Tentera ramai, harta banyak, senang. Tapi susah hati. Siapa nak bunuh aku ni? Yang ada orang nak jatuhkan aku ni. Susah hati Fir'aun. Dia dikhabarkan dia akan diguling oleh seorang lelaki. Sebab tu dia nak bunuh semua orang yang anak lelaki tu. Itulah Nabi Musa AS. Orang pun ngadu, Ustaz, ya Allah, saya tak sekuat Asia katanya. Orang ngadu perangai suami kadang kan. Bab Fir'aun Asia ni lalu saya buat contoh rumah tangga. Ngadu perangai suami. Saya pun cakap, ada spesies dengan Abang On tak? Abang On siapa Ustaz? Alah Fir'aun. Astaghfirullahalazim. Suami saya tak sampailah tahap Fir'aun Ustaz. Belum jahat sangat tu. Abang On. Alah spesies Fir'aun. Duk ngadu-ngadu perangai suami kan. Ingatkan dia keturunan Fir'aun. Itu pun Asia terima. Ya Allah, Asia. Sebab apa? Sebab dengan Allah kan. Dengan Allah ni yang susah tu Allah hilangkan. Dia tak boleh hilang dengan kita. Susah ni tak boleh hilang dengan diri. Semua orang nak senang, tapi tak senang pun susah balik. Sebab apa? Dia sebab meninggalkan Allah. Fir'aun tu senang. Nak senang lagi siapa mengaku Tuhan, tak ada siapa boleh lawan aku katanya. Lalu sekali mati lemas. Mati lemas tersedak air. Padahal tentera punya banyak, punya ramai. Mati lemas. Nampak? Maksudnya senang belum tentu dia senang, dia tenang belum tentu. Jadi perjalanan Nabi ni susah. Sebab apa susah ni? Kena ingat, sebab nak rasa ada Allah. Itu sebenarnya. Tapi pada masa sama senang. Bila tengah susah ada Allah jadi senang. Bila senang kita ingat lagi, kita syukur atas nikmat Allah atas kesenangan, bertambah-tambah lagi nikmat. Orang kata sabar. Susah nak sabar Ustaz. Susah nak sabar. Susah tak nak sabar? Susah. Menahan, biasa bukan sabar, menahan. Sebab sabar mendam. Sabar ni gembira. Wa basyiris sabirin, kabarkan berita gembira bagi orang sabar. Biasa tak gembira sabar, dia menahan, merah di muka. Itu sabariah panggil. Itu sabariah. Walaupun nama sabariah belum tentu dia sabar. Aku tahan dia. Aku nunggu je masa aku nak kata ada ni. Ya Allah, macam itulah. Sesusah-susah nak sabar, susah lagi nak syukur. Ya memang susah sabar, susah. Tapi susah lagi nak syukur. Jadi kita nak syukur dengan nikmat macam tadi, sihat tadi susah. Kalau taklah kerana Nabi SAW ingatkan kita tentang Allah,
Wallahi jemaah sekalian, kita akan mudah malah bukan kata ingat Allah, apa pun tak ingat. Jadi sumbangan Nabi SAW ini menjaga kita dalam susah pun Nabi suruh ingat Allah. Dia ini mengenang segala datang pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah 155. Nabi ajar kita, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Ingat, Nabi ajar kita apa? Sesusah mana pun keadaan, tak ada satu pun di langit dan di bumi boleh bagi mudarat. Nabi ajar tu. Sebab Nabi bercakap, Nabi susah. Nabi kata, tak ada satu pun boleh bagi mudarat melainkan Allah. Ingat Allah. Bila senang, Nabi pun suruh doa, minta supaya kita bersyukur. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi Nabi SAW itu peranannya adalah membawa manusia kita terutamanya adalah untuk tidak tertipu dengan keadaan susah senang dunia. Itu mesej paling besar. Ya, jangan nak senang kat dunia, kerana senang di dunia ini angan-angan saja. Kerana apa yang kita nampak di dunia yang senang ini tidak akan berlaku. Senang itu kalau tidak dengan siapa? Dengan Allah lah. Mana mesti dengan Allah. Bermula hidup ni memang susah, tapi bersama perjalanan itu dengan Allah. Sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW membawa kepada perjalanan pergantungan kepada Allah yang begitu tinggi. Ni kita kena belajar benda ni jemaah sekalian. Sebagai contoh dalam bab tidur. Bab tidur Nabi ingatkan kita apa? Sebelum tidur baca apa? Apa doa yang Nabi ajar sebelum tidur? Itu bacaan. Bagus. 3 kul lagi. Doa. Ada banyak, ada versi, tapi doa biasa kita ingat apa? Allahumma barik lana. Itu doa apa pula tu? Doa melihat makanan. Doa melihat makanan. Oh, bagus. Bismikallahumma ahya wa amut. Tengok jemaah sekalian, tengok. Nak tidur ni bukan saya saja. Tidur ni adalah adik-beradik mati. Tidur ni umpama mati. Sepanjang harian kita ni nak tidur malam, nak tidur tu, tengok Nabi ajar dengan nama Allah, Bismikallahumma ahya wa amut. Aku hidup dan mati. Nampak tak? Tak ada je kata dengan apa nak hidup. Tahulah Ustaz, apa nak hidup dah lah. Tengok kiri tak ada, tengok kanan tak ada. Tak hidup saya ni. Ada anak pun tak ada harap. Contoh kan. Orang borak. Perkataan hidup. Nak hidup apa? Nak hidup apa sekarang ni? Payah belaka semua. Semua mahal. Tak boleh hidup aku buatnya. Tanyalah pasangan yang nak kahwin, nak cari pasangan hidup kan? Bila kahwin ni pasangan hidup kan? Dah kahwin, tak boleh hidup aku dengan kau ni. Pula dah. Anggap kan? Anggap besar gelak kan? Ya Allah, nak cari pasangan hidup, udah kahwin, tak boleh hidup aku dengan kau. Tadi pergi ya cari pasangan hidup. Dah kahwin tak boleh hidup. Sebab apa? Sebab hidup bukan dengan pasangan, hidup bukan dengan anak, hidup bukan dengan suami, dengan siapa? Hidup dengan Allah. Ini akidah sekalian. Inilah memperingati Nabi SAW itu, membawa kita akan ingat Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ingat Nabi, kita akan disemangat. Ke Nabi dengan Allah. Nabi ditentang, Nabi ditekan, Nabi dihalau, Nabi dipulau, Nabi diperlakukan sewenang-wenangnya oleh musuh Allah. Tapi Nabi hidup dengan Allah. Akhirnya Islam sampai ke Taman Medan. Faham? Punya beribu batu jauhnya nun di sana sampai ke sini.
Alhamdulillah. Kena cakap satu perkataan yang kita kena cakap, ya Allah, saya berbangga jadi orang Islam, saya bersyukur jadi orang Islam. Kerana Islam itu membawa kesejahteraan. Kau senang. Islam itu membawa satu semangat. Cuba tengok sekarang ni di Palestin. Tengok video. Allah. TikTok. TikTok dahulu. Baguslah TikTok, tengok apa? Tengok perang Palestin. Jangan tengok benda lain lah. Bagus. Kalau astagfirullah. Kita kena ajar situ. Sama sekarang bukan macam dulu. Jangan lagi jangan tu nak. Apa yang jangan tu ya? Baik bagi tahu apa tu gua dalam tu, macam-macam ada. Tengok kat Palestin. Budak-budak kecil kan, adik-adik kan, ya Allah, mati. Kita tengok. Tapi ada hilang semangat. Nampak belajar, cuba tengok. Ada yang duduk menong daripada interview. Tengok balik kamera. Ada? Tak ada. Siapa budak-budak tu semangat pula bercakap. Syahid katanya. Ya Allah. Padahal apa pun tak ada dah kat sana. Kat sana tak ada apa dah. Yang ada mati. Tak ada apa dah. Hancur. Api tak ada, air tak ada, apa tak ada. Kita sini macam-macam ada pun. Apa ada je. Tahulah. Dia punya tahulah. Padahal sepinggan-sepinggan Nabi makan. Lepas tu lepas pisang, lepas ubi, lepas semua lepas dia buat dah. Apa yang ada? Tahulah, macam tak ada selera dah nak makan. Ya Allah, dia punya makan dah macam-macam dah. Tak semangat. Belajar dengan Palestin tu inspirasi dengan Nabi lah tu. Nabi, antara peranan besar Nabi SAW bila sampaikan iman Islam ni, Nabi menghilangkan keresahan. Daripada keadaan orang hilang harapan, datang iman bagi harapan. Daripada dulu zaman jahilah, pokok-pokok bergebut itu bergebut ini, Nabi tawarkan syurga. Semangat balik. Kalau dunia ni memang tak semua dapat kat kita. Sebab apa? Sebab Allah buat dunia memang macam itu. Ada perbahasan Ustaz katanya, dunia tidak menyebelahi saya, Ustaz. Betul tak? Perkataan dunia tidak menyebelahi saya, maksudnya tak pernah menyokong dia lah. Saya cakap, dunia tidak akan berada di sebelah kita. Dia tidak akan pernah menyebelahi kita, tapi dia akan sentiasa di belakang kita. Dan di depan kita adalah akhirat. Dan bersedia untuk meninggalkan dunia menuju kepada akhirat yang nyata. Ini semangatnya Nabi bagi. Sehingga terlahirnya mujahidin yang mana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Khalid Al-Walid, Abu Sufyan, ni semua ni semangat. Kenapa? Kerana kita ada hidup yang nyata. Jangan pernah ukur hidup kita dengan dunia ni, jemaah sekalian. Salah ukuran dia. Sepatutnya minta maaf cakap. Kadang-kadang kita salah mentafsir pasal mati. Bukan kadang-kadang nampak gaya memang salah dah kita kita tafsir pasal mati. Sedangkan Nabi ngajak kita ingat mati, zikrul maut, dan ingat mati itu membawa kepada semangat. Sebab kita nampak makin kata hidup ni, ialah pertama ingat mati, bila bawa pada mati jadi lemah je. Langsung tak selera, hantarlah ustaz tak fikir apa dah, mati je lah kata. Itu salah. Ataupun nak apa lagi ustaz, nak mati dah pun, dia tanya Allah, lemah benar bunyinya. Nak apa lagi, nak mati dah lah. Salah cara cakap begitu. Patutnya bila mati tu, ingat dunia ni kita akan meninggalkan bila-bila masa.
bermasuk mati. Mati itu nak pergi kepada kehidupan yang nyata, yang kekal, yang tak mati-mati. Kalau muda, muda sampai bila-bila. Oh, iya ke Ustaz? Iya. Jadi semangat. Patutnya kita kalau hidup kat sekarang macam tak ada apa-apa, kita kata tak ada apa-apa, kita ingat Allah buat satu keadaan Palestin hancur, Allah takdirkan. Bangunan apa pun tak ada. Kita sangka kita susah, ada lagi lebih susah. Itu Nabi ajar. Nabi ajar kalau susah, ingat ada lagi susah. Tapi kita ingat tokoh Nabi habis ya. Maksud Nabi lagi susah habis. Kita dah Allah malulah nak ngaku susah, sebab Nabi pun tak bercakap aku ni susah. Tak ada riwayat mengatakan Nabi susah. Nabi sendiri bercakap, tapi riwayat cerita hidup ada keadaan Nabi. Tak apa. Namun Nabi nak cakap aku susah, payahnya nak dakwah ni, tak ada. Malah Nabi tak ada pernah menjadikan susah Nabi pilih untuk susah pula tu. Walaupun Nabi bukan orang susah sebenarnya, Nabi kaya raya sebenarnya. Sebab setiap harta rampasan perang, ada 80 lebih peperangan, 1/3 milik Allah dan Rasul. Sehingga Nabi boleh buat Baitul Mal. Harta Nabi banyak sebenarnya. Tapi Nabi tidak pernah menjadikan susah itu lemah semangat. Dan mati perkara yang membawa hilang semangat. Dan kita tengok, bila fikir mati, bukan matinya fikir kubur. Setengah orang fikir kubur, dah fikir dah tak ada apa kat dunia ni, dah habis semua nak tinggal, tak ada apa. Salah. Kalau fikir mati, patut fikir, tengok apa hidup ada lepas mati. Syurga. Syurga Ustaz ni? Apa syurga ada? Kat syurga ada apa? Macam-macam ada. Macam-macam ada. Antara semangat para mujahidin untuk memperjuangkan kalimah Allah zaman Nabi SAW antara adalah syurga. Yang mana mereka yakin bahawa syahid itu adalah jaminannya syurga. Jadi Nabi membawa kehidupan yang benar, yang cerita pasal syurga. Kat dunia ni Nabi dah cerita supaya kita persiapkan diri untuk syurga. Kerana Allah lah. Kalau tak kerana Allah, tak dapatlah syurga. Dia kena faham macam itu. Nak ke syurga mesti kerana Allah. Tapi persiapan hidup kita ni ke syurga. Dan ada pula nak bagi semangat pula. Tengok, ada lawannya neraka. Neraka ni bukan untuk give upkan kita, bukan nak buat kita lemah semangat di bawah sekalian. Neraka ni Allah jadikan sebenarnya untuk bagi tahunya kita memang nak masuk syurga, tak nak masuk neraka. Nampak? Maksudnya lagi semangatlah kita nak ke syurga, sebab ada satu lagi tempat yang kita takkan tak nak. Kita takkan nak. Kita tak nak, iaitu minta jauh lagi. Azabi jahannam wa azabil qabr. Nabi ajar. Jadi makna katanya mas sekalian, Nabi membawa semangat. Dan hari ini kita nampak, mungkin dulu kita dengar cerita tentang sirah Nabi, semangat macam mana Ustaz nak ingat Nabi ni, apa kesan kalau kita ingat Nabi. Sekarang ni kita kena, sebab tu kita berkasih dekat saudara kita di Palestin itu, kerana mereka telah Allah tunjukkan ciri cinta Nabi itu, mereka tak akan putus asa. Mereka semangat mempertahankan agama, biarpun bermandikan darah, hilang semua apa yang ada di depan mata. Itulah iman yang ada di dalam dada. Itu Nabi bawa. Jadi hari ini jangan kaitkan dengan hidupnya lemah, yang malas. Jangan malas-malas. Nabi tak bagi malas. Nabi ajar doa. Apa doa tak nak bagi malas? Ingat tak? Allahumma inni a'udzuka minal hammi wal hazan wa a'udzuka minal ajzi wal kasal. Ajzi wal kasal. Tengok, itu Nabi ajar tu. Kalau ingat Nabi lagi, contoh dengan doa ini, Nabi ajar doa jangan resah gelisah. Nak resah gelisah jangan. Allahumma inni a'udzuka minal hammi wal hazan. Nah,
Ajzi wal kasal, dan larangan lemah dan malas. Nak malas je, malas lah nari-nari. Jangan, Nabi tak bagi. Bangkit nak malas je, bangkit balik, semangat. Ustaz tu Nabi laki, Ustaz orang perempuan macam mana Ustaz nak tengok? Tengok isi Nabi SAW. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra, umur 40 tahun Nabi SAW. Nabi kahwin umur 25 tahun. 25 tahun beza dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra 15 tahun. 15 tahun, 25, 15, 40 tahun. Ketika Nabi umur 40 tahun, berapa umur Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra? Tambah 15, 50, 65 tahun. 65 tahun masih berhadapan dengan ancaman, kena pulau, kena halau. Nabi kena ni nak hadapi. Umur just a figure je maksudnya. Jangan jadikan umur sebagai penghalang. Atau muda lagi Ustaz, jangan senang Ali bin Abi Talib. Nabi pun muda dah semangat. Bukan muda saja, masih muda lagi, tidak. Atau kalau dah berusia minta maaf, dah lambat dah Ustaz. Tidak. Sayyidina Asma binti Abu Bakar mengandung 7 bulan ketika Nabi nak hijrah. Orang mengandung 7 bulan ni dah sarat. Sarat. Yang tak mengandung pun sarat juga. Mengandungi. Nak panjang gosur ni, Nur Hikmah, berapa ramai yang dah pergi haji? Ada ramai. Yang pergi umrah ramai. Sebab nanti kita buat rombongan aja sekali, insya-Allah. Doakan Allah bagi rezeki ni. Nak kita pergi rombongan umrah, kita ziarah Rasulullah ya. Azam nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah bagi rezeki, kita bawa Persatuan Nur Hikmah ni. Kau lah berapa ada dia aja kita kira. Bagi iya kan lah. Amin. Amin lah. Ada muka main-main. Amin ni sungguh ni. Amin. Nak bawa ni, ada adik kita ni dengan semua yang ada. Kira berapa dia ajak kita kira. Buat list. InsyaAllah. Nak tunjukkan, bila cerita nak tunjuk mana susah Nabi tu. Nak tengok gosur tu tinggi. Lagi tinggi pada Jabal Nur, tempat Nabi nyuruk Sayyidatina Asma tu panjat gosur, hantar makanan kat Nabi. Ya Allah, tinggi. Kena pergilah. Yang nak pergi alhamdulillah. Yang tak pergi kita tengok tinggi. Ya Allah, perempuan nak semangat. Ada mana kan banyak bosok. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesimpulan kita boleh buat setengah dah. Kita melihat bahawasanya apa yang berlaku di Palestin, di Gaza adalah terjemahan kepada apa yang Nabi bawa. Semangat berhadapan dengan hidup. Tadi kita bincang susah dengan senang. Ini memang perjalanan hidup kita. Tapi perjalanan hidup kita ini tidak boleh melunturkan semangat dan naik semangat, terus semangat, bukan sebab susah dengan senang, tapi sebab kita kenal Allah. Ini Nabi bawa. Apabila kita bawa hidup kita kepada perkara yang benar, ini Nabi ajar kita kenal tentang akhirat, kenal tentang Allah, yakin dengan syurga, minta jauh daripada neraka, maka berharaplah. Nabi kata, abshiru wa aminu ma yasurukum, bergembiralah dan berharaplah dengan apa yang mengembirakan kamu. Fa wallah ma faqra alaikum, Nabi tak risaukan kefakiran atas kamu. Nabi tak bimbangkan kita susah di dunia. Yang Nabi risaukan kita muflis di akhirat sana. Sebab tu Nabi risau ni bukan Nabi tengok siapa yang susah ni, siapa yang susah. Susah juga Nabi tolong. Tapi Nabi risau, lepas tak umat aku ni masuk syurga ni, macam mana nanti dekat Yaumul Mizan ni ya Allah, macam mana lah umat aku nanti. Nampak Nabi risaukan kita semua. Kerisauan Nabi ni
Contoh cuma sekian kita boleh ambil semangat ni. Ini kita kena bawa kepada anak-anak kita, generasi kita. Kamu ni boleh masuk syurga ke neraka? Mak, mari sini kamu mak nak cakap sikit contoh. Ataupun cakap mari sini, tengok muka. Lepas dah kamu ke syurga ni. Apa yang mak tanya macam tu ni? Tengok muka ni, lepas dah kamu ke syurga ni. Kenapa ustaz? Ustaz agak kamu lepas ke syurga. Ini yang Nabi risau. Kalau Nabi ada sekarang, antara perkara yang Nabi sangat risaukan pada kita, lepas dak kita masuk syurga. Maknanya Nabi risaukan kehidupan yang kekal, bukan tengok sian cukup makan hidup, apa yang tak dapat lagi? Tak ada. Nabi tak risaukan keadaan susah dunia. Walaupun susah itu bukan kita nak minta pun susah akan berlaku. Kadang-kadang perkara itu tak jangka. Macam Palestin. Siapa nak rumah dia kena pecah? Siapa nak mak ayah dia kena bom? Siapa nak? Tak nak. Tapi kenapa mereka tetap semangat? Kerana mereka ingat janji yang Nabi tawarkan. Mereka ingat janji yang apa Allah tawarkan melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semangat. Dan menyebabkan walaupun hidup yang tak pasti, menanti tak tahu bila, yang ada di sana boleh kata tunggu mati lah. Ialah orang kata zon perang kan, red zone, masuk situ tu tak hidup mati, tak mati hidup, itulah. Tapi mereka tidak lemah semangat, jadi syahid. Dan kita kena semangat. Begitu juga walaupun kita tidak di sana. Nabi kata dalam perang Badar Kubra, ni pun satu nanti. Rasanya kita pergi umrah tu kan, kita ajar kita siap hari bulan puasa, kita raya kat sana, raya dengan Nabi. Nak? Tak nak? Nak lah, jawab lah Amin. Kalau raya dengan mak ayah pun nak kan, takkan raya dengan Nabi tak nak? Raya dengan Nabi masa kita berada di Masjid Nabawi di Madinah. Tahun lepas saya sempat Allah izinkan raya di sana. First raya lah. Sebelum ni kan PKP tak ada buat puasa Ramadan lagi. Lepas Yang kedua lepas PKP, yang pertama pergi, yang tahun ni baru tahun lepas pergi. Tujuan apa? Nak bawa pergi Badar Kubra tu perang yang disyariatkan ketika bulan puasa. Perang Badar tahun kedua Hijrah. Nabi naik unta. Pergi ke Badar tu jauh. Kita naik bas ekon lagi. Itu pun sampai ke Badar, ustaz kita tengok dalam bas je lah ustaz. Kamu turun nanti. Biar kita rasa panas-panas tu. Nabi panas-panas kat Badar. Tapi semangat Nabi. Jadi nak beritahunya, bila dengan Nabi ingat Nabi ni, tak ada lain, tak ada bukan. Dia membawa pada semangat kehidupan, menyebabkan kita ada harapan yang takkan pernah putus. Kerana kita ada Allah yang Maha Ada, Maha Esa, Maha segala-galanya. Jadi janganlah kita lemah dan malas, resah dan gerisah. Itu pesanan Nabi SAW. Kalau kita nak kenang Nabi, kenang apa Nabi pesan kat kita. Nabi kata jangan sedih, jangan resah dengan dunia. Okey. Jangan malas, jangan lemah. Okey. Percaya janji Allah. Okey. Ustaz, ada dosa banyak. Ustaz, macam mana? Nabi pesan, minta ampun ke Allah. Itu je. Sahabat tanya, jumpa Nabi, ya Rasul macam mana dia buat dosa lagi, buat lagi. Sampai bila Allah nak ampunkan? Sampai kamu tak minta ampun. Sampai kita yang tak nak minta ampun. Itu je. Makna kata jangan pernah ditipu dengan dunia. Kata kamu dah tak layak dah, udahlah. Aku tahulah kamu dulu macam mana. Sekarang baru nak jadi ahli syurga. Dulu ahli neraka dah lupa. Jahat mulut dia. Ada orang macam tu. Sekarang lah baru nak jadi ahli syurga. Dulu aku kenal kamu ahli neraka. Lemah semangat itu. Kamu ni bukan nak bagi semangat kat aku. Ngondem lagi ada. Jangan abai, jangan percaya. Abai kau kata-kata. Sebab Nabi yang bagi semangat kat kita. Walaupun dosa setinggi gunung, sebanyak buih di lautan, melainkan jangan buat syirik. Itu saja. La tusyrik billah. Jangan sesekali sekutukan Allah. Itu pesanan Nabi. Inna akhwafu alaikum asyirkul asghar
Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Arya. Atau perkara yang Nabi cukup risaukan berlaku pada umatku, Nabi kata adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Itulah riak, nak menunjuk-nunjuk. Jaga tu. Dosa banyak, minta ampun ke Allah. Boleh ke ampun? Jangan berfikir Allah tak ampunkan. Dosa tu lagi besar. Apa maksud dia? Allah Maha Pengampun. Kita ada dosa. Kita ada dosa, kita tanya, boleh ke Allah ampunkan saya? Dosa meragui Allah boleh ke mengampunkan kita lebih besar dosanya, kerana kita tidak kenal Allah. Jadi percayalah, cerita tentang syurga yakin, jangan dekat dengan apa neraka pun kita kena yakin. Bila tengok kat diri pula dosa contoh, yakinlah Allah ampunkan dosa. Jadi nak apa lagi mas? Maka bergembiralah dengan tawaran-tawaran dan janji Allah. Jangan pernah bersedih dengan keadaan dunia yang sementara ini. Jadi itu saja jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan semua jemaah yang ada hari ini dijemput oleh Allah menjadi tetamu Rasulullah, tetamu Allah, tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita pergi ziarah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdal hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل بالعقد وتنفل الكرى وتقضى بالحوائج وتنال بالغرائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر الإخواننا والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, dengan kesempurnaan nama-nama-Mu ya Allah, dengan zat keagungan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Seluruh dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, muslimin muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, tempatlah kami di kalangan orang yang beriman, orang yang saleh dan salehah ya Allah. Masukkan kami yang syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, dengan keberkatan majlis pada hari ini ya Allah, yang keberkatan tetamu yang hadir pada hari ini ya Allah, sekiranya ada hajat-hajat kami dunia dan akhirat Allah kabulkan ya Allah. Sekiranya ada yang susah di kalangan kami, mudahkanlah ya Allah. Sekiranya ada yang sakit di kalangan kami, sihatkan ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami yang sempit rezekinya, luaskanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, berikanlah kegembiraan dalam hati kami ya Allah. Berikanlah kegembiraan dalam hati kami ya Allah. Berikanlah ketenangan dalam hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Allah terima, Allah kabulkan seluruh hajat kita insya-Allah. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata kurang bicara dalam penyampaian. Ni anak-anak ni ada berapa orang semua? Ada berapa orang aja anak-anak? Anak-anak itu yang berdata kita 20 orang. 30 orang. 30 ni semua yang baju merah ni tadi. Alhamdulillah. Wallahu alam, itu saja. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr.